siapa yang jumpa Nabi, jumpa Nabi. Sayyidina Bilal jumpa Nabi, Sayyidina Umar jumpa Nabi. Yang tak jumpa Nabi, jumpa Sayyidina Hasan, jumpa Sayyidina Husin. Yang tak jumpa mereka, jumpa Sayyidina Al-Muhajir. Tak jumpa mereka, jumpa Sayyidina Al-Faqil Makadam. Tak jumpa mereka, jumpa habaib depan mata kita sampai sekarang. Dan kehadiran mereka itu adalah sebagai wakil Rasulullah. Wakil Rasulullah. Baik, kita nak sebut siapa tu Ahlul Bait Nabi? Apa dia, siapa saja dia tu? Baik, nombor satu di situ ada tinggi sekali, paling besar sekali, Ali Muhammad. Iaitu kaum kerabat Nabi Muhammad. Ali Muhammad, member Nabi Muhammad, Ali Muhammad. Dan berbagai-bagailah ulama punya takwilan, punya sebutan tafsiran tentang Ali Muhammad itu. Ada mengatakan semua kaum kerabat Nabi, termasuk cucu menantu Nabi, cicit-cicit menantu Nabi, termasuklah sekarang segala syarifah-syarifah yang berkahwin dengan non-sayyid, dapat suaminya tu kan Jawa, anaknya Jawa, suami itu kira cucu menantu Nabi. Ali Muhammad juga kaum kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cucunya itu bukan ahli bait tetapi Ali Muhammad. Luas, sangat luas. Termasuklah setengah mengatakan Ali Muhammad itu ialah termasuk kita semua yang mukmin. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Quran, apa kada bi ali fir'auna. Dengan begitulah kebiasaannya Ali Fir'aun. Ali Fir'aun bukan setakat kaum keluarga dia, termasuk orang istana dia, termasuk penyokong-penyokong dia, termasuk member-member dia yang sama zalim macam dia. Semua tu namanya Ali Fir'aun. Maka Ali Muhammad termasuk orang beriman, semua tu Ali Muhammad juga. Sangat luas, sangat luas, sangat luas. Setengah ulama mengatakan sedemikian. Baik, itu Ali Muhammad. Baik, Ali Muhammad. Kemudian di situ ada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa serumah dengan Nabi. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan ahli bait daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak boleh terima zakat. Mereka tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah. Mereka kena beri daripada wang khumusul khumus mereka dah dapat. Itu ada hukum tentang mereka. Dan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah Taala, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah Taala hendak mensucikan ahli bait itu daripada segala kotoran dan mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Ini firman Allah Taala ya. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. That's why ya, mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan satu perkara yang cabang agama, pokok agama. Saya suka cerita bab ini, saya suka sampaikan bab ini sebab ini satu perkara yang wajib, pokok agama, dan kita tengok apa peranan mereka dengan kita. Bukan setakat cinta mereka, syok-syok, membangga-banggakan mereka. Orang Melayu bilang apa, taksub, bukan. Itu ada perintahnya. Itu ada perintahnya kita dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ini semua kalau di tempat kita, benda ini subjek yang penting. Fiqah, tasawuf, bab puasa, bab apa, bab mencintai ahli bait Nabi pun penting. Kita tengok nanti macam mana peri pentingnya. Tetapi dalam bab-bab begini yang kena cakap siapa? Kita lah, ustaz-ustaz orang Melayu, orang Jawa. Sayyid kalau cakap orang Melayu menyampah, alah mengada-ngada dia masuk bakul angkat sendiri, alah dia bangga bangsa. Kalau betul tak? Kalau Sayyid cakap kan kita dengar menyampahkan, kita bilang taruhlah saya ni orang Jawa, kita Jawa, masa datuk aku Jawa, di tanah Jawa, orang dia ni tak ada sikit Jawa aja semuanya. Orang pun menyampah, dia tidak. Kita Jawa, kita cerita pasal orang Banjar, kita cerita orang Bugis, orang pun tengok pasal dia mencintai kaum ini, ada kebaikan. Kita cakap dengan Said tentang Said, tak timbul aku timbul banggakan bangsa, tak timbul kerana taksub darah turunan. Pasal memang Nabi aku punya keluarga dan Tuhan perintah, sebab itu aku sayang dia. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok peri pentingnya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Taala suruh kita sebut nama mereka setiap kali kita dalam sembahyang. Nanti kita tengok ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala, dalam sembahyang kalau tak baca itu sujud sahwi, sembahyang kita tak sempurna. Sampai begitu pentingnya mereka ya. Dan ahli bait Nabi mengatakan itulah kapal. Ahli baitku adalah seperti kapalnya Nabi Nuh, tidak selamat kecuali yang naik padanya. Akhir zaman macam-macam gelora, bah macam-macam. Tidak selamat kecuali yang naik dengan alim-alim ulama ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini semua sengaja kita baca ini biar kita semua naik kapal dia. Biar kita semua naik kapal dia. Jadi paling tidak kita kenal siapa nakhoda kita. Kita kenal kapal kita itu. Jangan kita baca ratib al-atas, baca ratib al-hadat. Itu semua tu pelampung-pelampung yang membawa kita naik atas kapal ini. Tak kisahlah kau tarikat Naqsyabandi ke Qadariyah ke. Pokoknya kau hampir dengan Ba'alawi. Jadi apabila gelora betul, takut-takut asal kapal kau okey. Tapi akhir-akhirnya kalau tak ada, kemudinya pun pecah, nakhodanya pun tak ada, akhir zaman yang dijamin itulah ahli bait Nabi punya. Imam Mahdi kan ahli bait Nabi.
Jadi dengan kapal-kapal kau naik atas kapal ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tak payah keluar daripada kapal kau, tak payah pecah baiat, tak payah apa semua, join saja. Tak kisah semuanya begitu ya. Jadi ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada lagi ahli kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kisah cuma 5 orang. Baginda sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Itu yang kita selalu baca dengar, li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma ma'a Fatimah. Bagi 5 ini padam segala wabak-wabak yang membinasakan. Siapa itu? Al-Mustafa baginda SAW, wal murtada Sayyidina Ali, dan wa banahuma, anak kedua mereka. Kedua mereka ni refer tu siapa? Siapa kedua mereka ni? Kedua mereka Hasan Husin lah. Anak kedua mereka. Anak tu iaitu Hasan Husinnya. Anak kedua mereka. Kedua mereka ni refer tu siapa? Anak kepada kedua mereka. Anak tu Hasan Husinnya lah. Kedua mereka ni siapa? Kedua mereka tu Hasan Husin anaknya, yang anak kedua mereka. Jadi maknanya parent Hasan Husin siapa? Sayyidina Ali dan sini sebutilah siapa? Wa banahuma, anak kedua mereka, anak Ali dan anak Rasulullah. Sebab Hasan Husin kena cucu anak Rasulullah. Wa banahuma ma'a Fatimah, serta Fatimah. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin special. Ini khususiat untuk Siti Fatimah, khususiat untuk Rasulullah, khususiat untuk ini 2 anak. Nabi mengatakan setiap nasab adalah daripada ayahanda kecuali daripada ini 2, Hasan Husin, daripada bondanya. Jadi setengah orang sebut, bagaimana Nabi ada zuriat? Siti kan dari Siti Fatimah. Siti Fatimah kan anak perempuan. Hasan Husin bin siapa? Kan bin Abu Talib, bin Ali. Ali bin siapa? Bin Abu Talib. Kok macam mana diklaimkan pada Nabi? Coba anak inti kasih nama isteri. Apa bisa? Itu isteri engkau. Ini isteri dia, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Sebab itu orang Melayu kalau sebut Sayyidina Ali, baginda Ali. Sebab kalau kita lah orang Melayu ya, kalau kita Melayu, kalau Tuan Puteri Tengku kahwin dengan orang kebanyakan, anaknya jadi apa? Jadi megat. Anak jadi megat ya, anak jadi megat. Bapaknya pun tetap orang biasa juga. Tetapi ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin lain. Kerana Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan kalaulah kira Tengku, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin ni kira Tengku. Walaupun dia daripada bondanya. Pada bondanya. Dikiranya kalau kita nak kasih faham kita lah, ikut level kita lah ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin bukan kira megat, kira Tengku. Kira Tengku. Kerana Sayyidina Ali tu ayah kepada kedua Tengku, maka lepas tu gelarannya tu baginda. Lepas tu orang panggil Sayyidina Abu Bakar pun sahabat juga, bapa mentua juga. Sayyidina Umar pun bapa mentua juga. Sayyidina Uthman pun menantu juga. Tapi Sayyidina Ali, kita sebut dia baginda Ali, orang Melayu sebut. Pasal apa? Dia ayahanda kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Dan Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan ialah kiranya putera baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia ayahanda kepada putera, maka sebab itu dipanggilnya sebagai baginda, orang Melayu sebut. Sebab itu semua gelaran-gelaran bukan suka-suka orang Melayu panggil. Dah orang-orang sekarang tak faham bilang kita ni Syiah. Pasal apa? Ali aja dilebihkan. Pasal memang lebih martabatnya kerana apa? Dia ayahanda kepada putera baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan semua nasab adalah daripada ayahanda kecuali ini 2, Hasan dan Husin, daripada bondanya. Jadi kita sebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, tak cukup Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin bin Ali. Kena sebut Sayyidina Hasan dan Husin bin Ali serta Fatimah binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi daripada bonda, daripada ayahanda ke bonda, naik kepada ninda baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Itu Sayyidina Hasan dan Husin dan zuriat keturunannya dan zuriat turunannya semuanya itu ya. Itu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebut ahli kisah itu 5. Mana timbul ahli kisah ini? Ahli kisah itu ahli selubung. Nabi pernah satu hari panggil masuk Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Nabi selubung. Nabi sebut ini ahli kisahku. Siti Aisyah nak masuk sama, ya Rasulullah boleh aku masuk? Rasulullah, Aisyah aku dapat bahagian kau. Ini ahli kisah Nabi khas. Allah Ta'ala ambil sebagai ahli kisah, ahli selubung baginda. Kenapa Nasrani ajak cabar dengan Nabi? Agama engkau tak betul, agama kami betul. Nabi cabar. Kalau gitu panggil orang laki-laki kamu, panggil orang perempuan kamu, panggil anak-anak kamu, kita bersumpah dengan nama Allah. Siapa tak betul dibinasakan oleh Allah.
Nasrani pakat, jangan kau berani kalau Muhammad dah sumpah, besok satu Nasrani tak tinggal lagi atas muka bumi ni. Baca ayat Quran. Baca ayat Quran surah Al-Imran ada ayat ni ya. Maka Nabi tampil bawa Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin untuk sumpah laknat dengan Nasrani. Satu mereka tak berani hadir. Orang mereka bayar upeti kepada Nabi. Mereka bayar upeti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk settle damai, tapi mereka tak berani nak bersumpah laknat. Sebab kalau berani sumpah laknat, Nabi persaksikan siapa? 5. Baginda, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. 5 tu ahli kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, semua. Kemudian daripada yang 5 pulanya ada lagi zuriat Nabi. Kalau zuriat Nabi itulah turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husin yang ada sampai kita sekarang ini ya. Yang sampai kepada kita di sini kebanyakan adalah pada turunan Sayyidina Husin daripada Ba'alawi yang di Hadramaut sana ya. Nasabnya, dan kalau kita nak tengok yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang Melayu adalah daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi inilah safwahnya Ahlul Bait. Safwah ni apa safwah? Safwah tu intipatinya, the core of it-nya. Nabi mengatakan likulli syai' safwah, bagi setiap sesuatu ada safwahnya, ada intipatinya. Kalau kita manusia, intipati kita itulah jantung kita, jantung kita. Kalau kita makan onde-onde, intipatinya itulah gula melakanya dalamnya. Bagi setiap sesuatu ada safwahnya. Safwah sembahyang, takbiratul ula ma'al imam. Safwah sembahyang kalau kita dapat takbir belakang imam. Tentang manusia, safwah semua makhluk ialah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tu safwahnya. Safwah manusia pulanya adalah orang mukmin. Orang mukmin istimewa. Safwahnya orang mukmin ialah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwahnya ahli bait Bani Alawi. Kenapa Bani Alawi? Sebab dalam surut nasab mereka paling clear sekali. Dari surut nasab mereka bin sampai Rasulullah. Beri ada rekod satu sampai Rasulullah. Dia boleh tahu dia keturunan keberapa Rasulullah. Walau dia tak hafal, yang ada hafal, yang tak hafal pun dia ada rekod, dia ada simpan. Kita boleh tahu nanti keturunan keberapa sekarang. 40. Habib 42. Kalau kita dia lagi tua pada dia. Ikut nasab dia kena pakat atuk dengan Habib. 42. Habib 40 juga. Habib 41. Sekarang ahli bait Nabi daripada yang saya pernah jumpa 37, 38 sampai ke 42, 43. Anak dia 43. Dia orang tahu dia ke berapa semua. Dan dia boleh cek bin siapa sampai kepada Rasulullah. Satu, nasab dia clear, Ba'alawi. Nombor 2, dia paling ikut cara Nabi. Sunnah Nabi, gaya Nabi, pakai Nabi, ilmu Nabi, semua tu akhlak Nabi semua mereka paling ikut sekali. Dan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Alawi tu safwah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Jadi yang Allah Taala berikan kita the best of the best. Alhamdulillah ada bersama dengan kita pada pagi ini ya. Jadi Ahlul Bait Nabi sangat mulia. Mulia tak mereka? Mulia. Orang lain pun kita muliakan. Tinggi darjat kaum berbangsa dia dengan kita tak sama ya. Ini bukan cerita piramidi antara dua darjat. Memang ada darjat. Antara kita dengan dia tak boleh sembarang-sembarang. Kita tak boleh. Anak kita kalau dipinang oleh Sayyid sebaik-baiknya jangan terimalah. Kalau yang pinang Jawa, Banjar, Bugis boleh terima. Yang pinang oleh Sayyid jangan. Kita tak kufur dengan mereka. Apatah lagi kita orang Jawa kepingin nak kahwin dengan Syarifah. Baling tak boleh. Boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Tetapi kalau boleh tutup tak diterima, jangan diterima. Jangan diterima, cari yang lain. Kenapa? Syarifah untuk Sayyid, Sayyid untuk Syarifah, bukan layak untuk kita. Tuan Puteri untuk putera. Kita pulaknya nak kacau, tak boleh. Itu bukan bahagian kita, tak boleh ya. Tak boleh ya. Kaum berbangsa, dan kita dengan mereka semua sunatnya apa? Salam cium. Dan segala mimbar, segala mihrab adalah mereka punya. Kalau mereka ada semua, kita kena pelawa mereka ke depan. Kalau kita makan salam, dalam adab-adab makan. Kalau ada Sayyid kita pelawa dulu makan. Walau dia budak muda sekali, makan Habib, nanti makan dulu. Kalau tak ada Sayyid, ada Ustaz makan dulu. Kalau ada penghulu makan dulu. Kalau kita sesama kita, maka yang paling tua makan dahulu, jamah dulu. Kalau ada Sayyid dahulu, tu adab kita. Adab kita dengan Sayyid. Salam cium tangan dia. Begitu Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar dengan Sayyidina Ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar dengan Sayyidina Zaid bin Thabit. Gurunya datang, dihormat, ditarikkan kenderaannya, diambilkan pelananya, semuanya didekatkan semuanya gitu. Dia salam cium tangan gurunya tarik, jangan begini wahai sepupu Rasulullah. Dia bilang itu kami disuruh untuk tuan-tuan guru kami.
Sebaliknya guru dia pula salam cium tangan dia. Jangan begini wahai tuan guru. Begitulah kami diperintahkan untuk ahli bait Nabi kami. Padahal Sayyidina Zaid bin Thabit tua, Sayyidina Abdullah bin Abbas muda, tetap dia salam cium pasal ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat salam cium tangan mereka. Jangan kau sombong tak nak cium tangan mereka. Ada pada tangan mereka tu cebisan bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi harum? Bau Nabi ke bau jannah? Mana lebih harum? Bau Rasulullah kau tak sudi nak cium, nanti yaumil akhir nanti bau jannah tak tahulah dapat cium ke tidak. Apa kita dapat grab, kita grab dululah. Nah, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ahli bait sangat tinggi mereka punya martabat ya. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah mereka apa warna? Ambil pisau anak nak toreh sikit, Habib minta darah sikit Habib tengok. Tengok darah Habib warna apa? Ambil pisau toreh sikit darah. Bukan putih, bukan merah. Kalau merah tu setakat darah kemanusiaan biasa. Darah hakiki mereka lebih cantik daripada warna mutiara. Kalau saya bilang warna mutiara tu saya dosalah. Saya bohong. Lebih cantik, lebih indah daripada warna mutiara. Sebab ada darah yang mengalir zat Nabi di dalam darah mereka itu. Tak sama dengan kita. Kan manusia kan bertukar. Yaumil akhir nanti ada yang muka keldai, ada yang muka kambing, ada yang muka babi, ada yang indah bercahaya, ada yang leher jenjang-jenjang, tukang bilal, tukang bang semua kan. Begitu ada bersinar cahaya. Begitulah nanti hakikat kita tengok orang-orang mulia sana di sana. Begitu mereka dunia saja mereka macam kita ditoreh darahnya merah. Hakikatnya tak boleh tidak. Kena tahu darjat mereka punya tinggi. Walau dia jahat sekalipun, walau dia perompak bank sekalipun, walau dia tattoo satu badan sekalipun, kau salam cium tetap salam cium. Hakim, saya jatuhkan hukuman kepada Sayyid sekian-sekian kerana melakukan rompakan. Badan dia penuh tattoo semua. Tapi lepas tu masuk jail Habib dia, salam cium dia juga. Begitu ya. Kenapa dia ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita dengan anak raja lah. Anak raja kita training dia. Tuanku bilang, ajar anak aku baik-baik, ajar putera beta baik-baik. Kita pun train. Tuanku, tengku, kena lari begini tengku, kena begini tengku, tak boleh gini. Tapi panggil tengku juga tak? Berpatik juga tak? Berpatik juga. Kita dengan mereka kena jaga adab kita dengan mereka. Pasal atuk moyang mereka Rasulullah. Kalaulah anak kita terkahwin dengan satu sayyid sekalipun, kemudian dapat cucu, ingat, anak kita, cucu kita tapi cicit Rasulullah. Kena jaga adab. Kalau kita geram sama budak ini kan kita selalu bilang, ini ikut sebelah bapak dia punya PL. Kan selalu kita kan begitu. Ini ikut sebelah mak dia. Kalau kita cucu kita sayyid, kau cakap ikut sebelah bapak dia, kafir hukumnya. Sebab sebelah bapak dia ada siapa? Rasulullah. Rasulullah. Kena jaga-jaga. Sebab itu kalau orang-orang Melayu kita tak pandai biasa saja, tak usahlah kahwin sayyid. Nanti buat susah nanti. Laki saja wajib ditaat, sayyid saja wajib dimuliakan. Suami yang sayyid double-double kena muliakan. Kalau dengan suami dia mengajuk moncongkan muka semua tu, tak boleh. Tak boleh ya, begitu ya. Mau jaga-jaga. Tinggi derajat kaum berbangsa, tua dan muda, miskin dan kaya, dengan sayyid wajib setia ya, wajib bersama dengan sayyid setia, muliakan mereka, letakkan mereka pada kedudukan mereka yang sepatutnya ya. Sebab itu saya suka cerita gini dan saya suka cerita gini kepada sayyid-sayyid. Biar mereka tahu bahawasanya mereka tu emas. Mereka memang emas. Tapi mereka ingatkan pasal dia dah campur dengan besi-besi, ada besi karat, mereka ingatkan mereka besi biasa. Biar kita bilang mereka emas. Jadi dia tahu kedudukan dia emas. Emas tak sesuai untuk buat stand tripod ni. Emas tak sesuai untuk sudu. Emas sesuai untuk mahkota. Paling-paling tidak emas sebagai cincin untuk tatah permata. Itulah sayyid-sayyid. Jadi kita tahu. Baik.